Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay, chapter 4 iaitu Entrepreneurship Development in Malaysia. Okay, chapter ni ada 68 slide. Saya akan ringkaskan lagi. Okay, kita mulakan dengan pre-independence, the influence of British colonization. Okay, yang ini maksud dia pada zaman British dahulu, mereka lah penyebab kepada penurunan keusahawanan Bumiputera. Sebab dia menggunakan koloni. Biar tak, kalau tengok poin kedua, British colonization has been blamed as one of the factors of the decline of Bumiputera entrepreneurship in Malaysia. Okay, siapa yang jadi koloni British, dia akan dapat bisnes lah. Okay, yang ni pula dia masih lagi di bawah British, yang mana sebelum penjajahan masyarakat Melayu especially dia suka berdagang kan. Kalau kita tengok cerita pasal Kesultanan Melayu Melaka kan, dia suka berdagang. Pedagang Arab datang jual rempah-rempah kat Malaysia. Okay, daripada India. So sebelum kedatangan British tu, masyarakat Bumiputera especially masyarakat Melayu banyak banyak berniaga. Okay, ni yang Sultan Melaka tadi saya kata. During the Malacca Sultan, as a result of trade activities, Malay language become the language of trade throughout the archipelago region. Penggunaan bahasa Melayu sampai ke tahap tu. Jadi orang Arab, orang India yang nak datang berdagang dekat negara Melaka pada ketika tu kena belajar bahasa Melayu. Itu satu keperluan lah. Tapi apabila kedatangan British, dia telah asingkan ekonomi, status sosial orang Melayu, Cina dan India. Okay, jahatnya British tu. Okay, the Malay were encouraged to settle in rural area. Okay, apa yang British ni buat? Orang Melayu diletakkan dekat kampung, orang Cina diletak dekat bandar, orang India diletak dekat estate. So akhirnya apa jadi? Masyarakat Melayu ketinggalan sebab dia letak dekat kampung. So kampung apa je boleh buat? Okay, lepas tu dia tukar polisi dan dia suruh masyarakat Melayu pada ketika tu ramai yang bertani sebab dia ada kat kampung kan, pertanian, penternakan. Dia suruh tukar sawah padi tu kepada kebun getah. Okay, British policy made it illegal for the Malay to convert their rice growing land into more profitable rubber planting and penalize them for not working their paddy field. Nampak? Dia paksanya untuk tukar sawah padi ni kepada kebun getah. Kemudian, British education policy was inadequate in preparing the Malay for the modern economic activities. Dia tak naknya train orang Melayu ni untuk pertanian moden. Dia nak biar masyarakat Melayu ni ketinggalan. Okay, pendidikan Melayu pun diabaikan. Okay, the British allocated different economic roles of Malaysian ethnic group, the European to govern and administer, the immigrant Chinese and Indian to labor in the export industries and commercial sector, and the Malay to farm the land. So dia nak pastikan orang Melayu ni terus ketinggalan. Okay, yang ini dia lebih menekankan kepada pertanian dan peternakan. Kau tengok kat situ kan, dia kata education for Malay children to be better farmer and better fisherman than their father. So dia bagi pendidikan, tapi pendidikan yang bukanlah moden, tapi yang lebih berjaya berbanding bapa mereka lah. Tapi still dalam kategori
petani dan penternak sahaja. Sebab fokus dia adalah Melayu duduk dekat kampung. Okey. Tadi pre-independent. Sekarang post-independent. Lepas merdeka apa jadi? Selepas merdeka tiada pengkhususan etnik. Dah tak ada dah orang Melayu duduk dekat kampung. Dah tak ada dah. Orang Cina duduk dekat bandar. Dah tak ada. Semua boleh duduk kat bandar. Semua boleh duduk dekat estate. Tak ada masalah. Okey. Tapi disebabkan dah terbiasa, orang Melayu masih lagi duduk di kampung sebagai petani dan peternak dan menjadi rakyat yang paling miskin. Yang miskin. Sebab dia dah terbiasa duduk kat kampung. Jadi dia terus menjadi penternak, petani. Dan pendapatan orang Melayu pada ketika itu sangat-sangat sedikit berbanding dengan China dan juga India. Okey. Lepas tu apa lagi? Jurang, yang ini maksud dia jurang pendapatan. Jurang perbezaan pendapatan antara Melayu dan etnik lain sangat besar. Kalau tunjuk contoh kat situ kan. The mean monthly household income for Malay in 1970s was 179. Sebulan dapat RM179 berbanding dengan China 387 dan juga India 310. Melayu 179. Okey, tapi boleh survive. Tu yang kadang-kadang tanam ubi, makan ubi kayu, tanam sayur, makan sayur. Itulah cara orang Melayu nak survive pada ketika itu. Okey. Next. Yang ini bila sampai satu tahap orang Melayu tak puas hati. Orang Melayu tak puas hati dengan orang Cina, terutama dengan non-Muslim, terutamanya orang Cina. Okey, kalau tengok situ the subservient nature, maksudnya sifat tunduk dia selama ni membuatkan orang Melayu tidak puas hati. Maka berlakulah satu pembunuhan bila satu pergaduhan antara Melayu dan Cina selepas pilihan raya umum, yang mana 196 orang terbunuh dan 400 tercedera. Sebab tak puas hati ni, lepas je election, lepas je pilihan raya, berlaku satu pergaduhan yang besar. Okey, ni kita panggil dia tragedi 13 Mei. You all boleh google lah apa yang terjadi pada 13 Mei. Okey, so pada 13 Mei ni, kejadian ataupun tragedi 13 Mei ni membuka mata banyak pihak. Sebab Melayu tak puas hati dengan Cina. Kenapa? Sebab apa? Jadi maka pada ketika itu pemerintah negara berbincang dan bersepakat untuk memperkenalkan dasar ekonomi baru, New Economic Policy. Dasar ekonomi baru. Okey. Dasar ekonomi baru ni bermula pada tahun 1970. Okey. Yang ini polisi pertama yang digubal untuk sosioekonomi. Maksudnya kat sini kerajaan sedang tahap kemiskinan dan perkauman ekonomi yang tidak stabil mengundang ketidakpuasan hati ramai pihak. Okey, alamak. Okey, abaikan mesej tu. Okey, next. Bila kerajaan dah tahu ramai yang tak puas hati, maka dia gubal balik sosioekonomi orang Melayu. Okey, yang ini pula slide ni dia kata untuk memperbaiki dan menyatupadukan kaum, rukun negara diperkenalkan untuk menyatupadukan kaum. Rukun negara diperkenalkan, kan? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, dan itulah. Okey, yang ini antara salah satu tujuannya adalah yang pertama untuk mengurangkan ataupun membasmi kemiskinan, eradicating poverty, membasmi kemiskinan. Okey, yang kedua tujuannya adalah untuk restruktur balik masyarakat di Malaysia, nak membetulkan balik ekonomi yang tak berapa nak balance ni. Okey.
Apa lagi? Restructuring tu macam mana? They are restructuring a racial composition in employment. Dalam pekerjaan, dulu kan masyarakat Cina bekerja di bandar. So kebanyakan jawatan-jawatan tinggi dipegang oleh orang Cina dan orang India. So sekarang ni dia nak ubah balik. Maksudnya orang Melayu pun boleh pegang jawatan yang tinggi. They are restructuring a wealth ownership. Yang ni dia nak pastikan taraf ekonomi orang Melayu pun setimpal. Tadi 179 dengan 318, sangat beza jurang dia. Okay, the creation of Malay commercial. Yang ni pula menggalakkan lagi industri-industri Bumi Putra. Okay, dasar ekonomi baru ni, salah satu intipatinya restructuring racial composition of employment kan. Yang ini dia kata apa? Pada ketika itu Melayu mempengaruhi 52.7% of population. Dekat Malaysia ni 52.7% populasi adalah orang Melayu. Orang Cina 35.8% je. Orang India lagilah sikit, dan etnik lain lagilah sikit. Jadi kenapa orang Melayu dia punya pendapatannya sangat rendah? So apa yang dia buat? Dia nak restructuring balik. Okay, the Malay were overrepresented in the agriculture sector, while the Chinese were predominant in the more productive sector of the economy, namely the mining, manufacturing and social factors. Masih lagi letakkan orang Melayu dekat agriculture sector. Sebab apa? Orang Melayu dari dulu lagi adalah petani dan peternak. So daripada situ diorang memerlukan kepakaran dan juga pengalaman tu untuk membantu meningkatkan ekonomi. Okey, yang ini pula government intervention to alter the imbalance found in the racial composition. So government membantu untuk mengurangkan ketidakkeseimbangan ekonomi tu. Apa yang dia buat? Dia memberi pendidikan yang sempurna dan latihan kepada pekerja. Bagi pekerjaan dan juga bagi pendidikan yang sempurna. Kalau sebelum ni British dia tak nak bagi pendidikan pada orang Melayu. Kalau dibagi pun dibagi pada anak kepada petani tu. Tapi tu pun tak, bukannya pertanian moden. Okey, slide ni dia kata kerajaan mewujudkan akta dan insentif kepada pekerja. Okey, restructuring a wealth ownership, penstrukturan semula harta kekayaan. Yang ini dia tengok dari segi gaji. Okey, dari segi banyaknya pada gaji lah. Sebab tadi kan 179 je kan. Itu bila kita masih petani. Tapi sekarang bila dasar ekonomi baru diwujudkan, maka kita galakkan mereka untuk bekerja di bandar-bandar. Jadi dia punya gaji, level gaji dia pun terpaksa diubah. Okey. Kemudian sejak merdeka lagi, company luar negara menguasai pasaran Malaysia. Sebab apa? Kita galakkan orang luar negara untuk join pasaran Malaysia. Sebab daripada situ kita pun akan dapat pendapatan negara indirectly. Okay. So kalau tengok dekat sini, 30% milikan Bumi Putra di dalam perniagaan. Dia nak galakkan 30% ataupun 40% pemilikan dalam perniagaan adalah Bumi Putra. Sebab kan biasa kalau berniaga je Cina, susah sangat nak cari perniagaan yang dimonopoli oleh orang Melayu. Yang ni pula pemodanan nasional berhad paling penting dalam pemilikan saham Bumi Putra. Slide tadi dia kata dia nak 30% kan pemilikan dalam perniagaan tu adalah orang Melayu ataupun Bumi Putra kan. So disebabkan itu, kerajaan terpaksa wujudkan satu insentif bagaimana kita nak galakkan orang Melayu ni supaya berniaga.
Jadi dilantik Pemodalan Nasional Berhad ni untuk menjadi penerajuk utamalah pemilikan saham Bumiputera. Okey, slide ni pula dia kata penstrukturan dalam pelaburan baru. Okay, dan dia kata at least 30% of the equity to Malay and other Bumiputera. Okey. Yang ini hasrat untuk kesaksamaan ekonomi adalah dengan tercapainya komuniti komersial dan industri Melayu. Malay Commercial and Industrial Community. Wujudnya Malay Commercial and Industrial Community ni, maka daripada situlah barulah tercapai matlamat yang mana kita nak setarafkan Melayu dengan bangsa-bangsa lain. Yang ni antara badan-badan sokongan yang membantu untuk meningkatkan taraf ekonomi orang Melayu, iaitu MARA. Maksudnya kalau kita nak buat bisnes, kita boleh pinjam ke MARA, ataupun kita nak buka bisnes tapi kita tak ada bangunan, pergilah ke MARA, mereka akan bagi facilities. PNS, UDA, SADC dan juga CGC. So ini adalah badan-badan sokongan yang membantu untuk meningkatkan keusahawanan Bumiputera. Okey, yang ni pula pemilikan 30% orang Melayu di dalam syarikat insurans sebelum lesen mereka diluluskan. Katakanlah saya buka syarikat insurans dan saya ada shareholder tersendiri. So government ni dia akan pastikan 30% share dalam syarikat tersebut adalah daripada Bumiputera. Okey. Seorang Melayu diberi keutamaan untuk membuat pinjaman dan pembelian aset. Kalau lihat kan, ada kalau nak beli rumah pun dia ada khas untuk Bumiputera. Maksudnya orang lain tak boleh. Okey. Kemudian yang sini, the successes and limitation of NEP. Yang ni bila dah buat dasar ekonomi baru, dia berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Pendapatan disamaratakan. Dah buat pelbagai cara kan. Maka daripada situ ternyata jurang perbezaan pendapatan Bumiputera tu dapat dikurangkan lah. Ketidakadilan ekonomi pun dapat dikurangkan. Okay, next. Okay. Yang ni pula kemiskinan pun dapat dikurangkan. Kalau lihat dekat situ dah dinaikkan. Kat sini statistik show the incidence of poverty in Peninsular Malaysia has declined from 49.3% to 15%. Ini kemiskinan dikurangkan daripada 49% kepada 15%. That's mean the monthly household income having improved significantly from 264 to 1163. Asalnya 179 kan, tapi dah semakin naik. So peluang pendidikan pun ditingkatkan. Ramai orang Melayu boleh belajar dalam bidang medical, engineering dengan information technology. Okay. So berjaya lah dasar ekonomi baru ni. Pelaksanaan peraturan pula di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ISA. Pasal apa lagi? Yang ni pula simpanan di tabung haji, Islamic Alternative, okay, dan juga PNB. Maksudnya dah berniaga kan. Jadi bila berniaga dia banyak duit kan. Kalau tak simpan nanti bahayalah, boleh hilang. Jadi digalakkan, boleh hilang pula, boleh habis. Jadi digalakkan untuk buat simpanan dalam tabung haji. Okay, next. Kat sini limitation dia. Okay, limitation dia antaranya ialah the Chinese were reputed to be more sophisticated with money dealing, and the Malay were seen as least capable in managing their investment more prudently. Maksudnya kat sini orang Cina dia dah biasa berniaga. So bila biasa berniaga, mereka dah boleh menguruskan kewangan sendiri. Tapi orang Melayu ni disebabkan sebelum ni dia dah adalah petani, dan bila dia dapat duit banyak, dia tak boleh nak manage investment.
Tu maksud dia lah kat sini. So kerajaan tak nak terpaksa membantu menguruskan pelaburan orang Melayu. NEP berjaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Melayu. Dan juga tiada lagi masalah perkauman, dan NEP dapat memberi keselesaan dan kestabilan hidup di Malaysia. Saya ringkaskan lah ya. Okay. So ini ni antara contoh lah. Okay, kat sini pemilikan equity Melayu hanya 20.3%. Dia target 30% kan. So masih lagi tidak mencapai. Nan Bumiputra memegang equity 46.2%. Masih lagi sikit. So apa dia buat? Dia kena cari lagi idea lain. Kerajaan kena cari lagi bagaimana nak meningkatkan pemilikan Bumiputra 30% tu. So meningkatkan equity Melayu, peningkatan equity Melayu naik mendadak pada ketika ini. Okey. Kritikan yang pertama, pilih kasih. Criticism of NEP has also come from Malay themselves. Maksudnya orang Melayu ni dia dah diberi keistimewaan, tapi of course lah ramai yang tak puas hati. Yang pertama dia kata pilih kasih. Maksudnya hanya usahawan yang tertentu sahaja diberi keistimewaan. Yang kedua, ramai yang kecewa kerana tak terlibat dengan perniagaan. Okey. Yang ketiga, dia kata wujudnya usahawan yang berpura-pura. Run shaker. Dia fake entrepreneurs. Sebab dia berpura-pura nak jadi usahawan, jadi dan dia dapat peruntukan. Lepas tu peruntukan tu disalahgunakan. Dia gunakan ke tempat lain, dia jual ke kan pada orang Cina dan sebagainya. So banyaklah kritikan masa tu, ramai tak puas hati. Jadi yang ni pula bangsa Cina terasa dipaksa untuk mengikut polisi NEP, sedangkan NEP fokusnya pada orang Melayu, dan secara tak langsung bangsa Cina terpaksa ikut juga atas bukan atas kerelaan mereka. Okey, yang ini kerajaan dia mewujudkan badan sokongan untuk membantu peniaga lah, macam tadi kan, MARA, SME Corp. Okey. Lepas tu pernah dengar Alibaba? Alibaba. Okey, Alibaba ni maksudnya Ali tu Melayu kan, menjalankan perniagaan yang sebenarnya kepunyaan Baba Cina. Tu maksud Alibaba tu. Okey. Mana dia punya explanation ni This had encouraged some of them to go into business joint venture with the Chinese. However, rather than being given an active role in running the business, the Malay, which is Ali, would usually be treated as a passive partner by a Chinese Baba. So dia passive partner. Maksudnya mungkin orang Cina ni menggunakan nama Ali ni untuk menarik orang Melayu beli barang dekat dia. Macam tu lah. Tu dinamakan Alibaba. Okay. Yang ini pula dia kata usahawan Melayu suka menjalankan perniagaan di dalam negara berbanding Cina. Ada banyak halangan-halangan. Yang ini kurang menekankan kepada psikologi, iaitu mental dan juga social. Okay, psychological and physiological. Dan Malay tidak puas hati dengan polisi NEP sebab tadilah saya kata macam Cina rasa dipaksa ikut. Ini dikata orang bukan Melayu tak puas hati dengan pelantikan sebagai kaki tangan kerajaan dan menyambung pelajaran ke peringkat tertinggi. Yang ni kan, kalau kita nak masuk polis, tentera, dia ada kota kan, ataupun nak sambung belajar dekat MRSM. Pak, MRSM semua orang Melayu. Contoh nak sambung belajar dekat sekolah asrama penuh, dia ada kota-kota. So diorang rasa tak puas hati, macam berat sebelah. Yang ni pula, bila dah diberi banyak sangat peluang, Melayu pula dikatakan terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan. Tak ada bantuan, diorang tak boleh hidup. Ibarat dia begitu. Okey.
Ini lebih kurang sama explanation. Yang ni pula NEP Beyond 1990. Sama juga tujuannya membasmi kemiskinan, meningkatkan peluang pekerjaan dan penstrukturan semula. Okey. Dia dah belajar daripada kesilapan NEP yang sebelum ni. Jadi pemilikan equity masih lagi tidak mencukupi sekiranya Melayu tidak mendapat pengalaman dalam bidang operasi perniagaan. Maksudnya tak capai lagi target 30%. Okey. Pemilikan 30% Bumiputera adalah menjalankan projek yang diswastakan. Masih lagi dibuka peluang. Okey. Yang ini pun badan sokongan masih lagi MARA, Pernas, SADC, SME Corp dan macam-macam lagi lah. Yang ni dia kata di akhir NDP penurunan kemiskinan telah berjaya dilakukan. Diturunkan lagi jadi 1.4%. Ini adalah antara pencapaian dia yang mana dia dapat meningkatkan pendapatan especially orang Melayu. Lepas tu employment pun dapat dinaikkan daripada 60.5 kepada 63.8. Okey. Kemudian yang ini pula dia result of the development of Bumiputera tu kan. The number of Bumiputera enterprises in both the corporate and non-corporate increase. Naik. Kemudian increase the number of Malay businesses in the mainstream economic of the country. Kemudian Bumiputera equity pun dah meningkat. Banyaklah pencapaian dia. Okay. Next, NBV, National Vision Policy. Yang ni pun diwujudkan pada 2001. Yang ni lebih pakai perkataan bangsa Malaysia or Malaysia race, where different ethnic group live in harmony. Okay. Dia gunakan bangsa Malaysia, dia tak guna bangsa Melayu, bangsa Cina, tak ada. So daripada situ rasa keharmoniannya. Okay. Yang ni dia punya tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk knowledge based society, eliminating poverty, kemudian achieving effective Bumiputera participation, increase the participation of Bumiputera in leading sector. So kemudian wujud pula new economic model. Tadi NVP kan, yang ni NEM. Yang ni lebih kepada tengok pada poin yang ketiga, whose population enjoys a high quality of life with a high level of income resulting from economic growth that is both inclusive and sustainable. Okey, yang ni pula dia aim menjadi negara maju. So sekarang gaji minimum adalah 1,200 di bandar besar dan 1,050 di tempat biasa. Okey. Yang ini lebih kepada these countries like China and India were now having the advantages that Malaysia used to have, such as relatively cheaper labor, skilled workforce, reasonable productivity, goods, infrastructure dan sebagainya lah. So mereka sangat happy sebab dia menggunakan perkataan bangsa Malaysia, bukan bangsa Melayu, bangsa Cina, tak ada. Okay, so ini dia punya NEP itulah. NEM. Re-energizing the private sector, developing a quality workforce and reducing dependency on foreign labor dan sebagainya. Itu new economic model. And last but not least, ini the NEM for the envision for the economy of Malaysia to be market lead
well-governed, right, regionally integrated, entrepreneurial and innovative. One of the key elements to achieve this is for the country to have a conducive environment for entrepreneurship development. Okay, so secara tak langsung ini diguna pakai sehinggalah hari ini. So ini adalah perkembangan keusahawanan di Malaysia. Asalnya dari British dan berakhirlah ke kerajaan negeri, kerajaan negara Malaysia. Okey, saya itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup. Okey, bye. Assalamualaikum.